sahih dan pengajaran dari hadis ini, antara golongan yang akan menjadi penghuni syurga ialah penguasa atau pemimpin yang adil, sentiasa pemurah dengan bersedekah dan diberi kurnia taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalankan tanggungjawab. Juga orang yang memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut kepada setiap kerabat dan sesama muslim yang lain adalah orang yang sentiasa hatinya suci, bersih walaupun miskin, namun menjaga dirinya dari menjadi peminta sedekah. Sama-sama kita menjadi pemimpin mahu pengikut yang berusaha memiliki sifat adil, kasih sayang, lemah lembut serta menjadi pemberi bukan peminta. Sama-sama kita sentiasa ada pemimpin dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, sama-sama kita amalkan. Betul. Baik, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini, kekal di Destinasi IKIM. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fid-din. Rawahu Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki ia menjadi baik, maka Allah beri kefahaman kepadanya terhadap agama. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Bercucuk tanam, Milagro berbunga-bunga, Milagro subur menghijau dengan Milagro. Baja Milagro, baja organik, tanaman sayur dan buah-buahan tumbuhnya cepat dengan Milagro. Guna baju Milagro. Dapatkan dari ejen seluruh Malaysia. Layari Facebook baju Milagro untuk info lanjut. Milagro, booster tanaman anda. Hasil cepat, hasil berganda. Tajaan 50% yuran pengajian ijazah dan program asasi secara percuma. Pengambilan September ke Al-Madinah International University dalam bidang pengajian Islam, bahasa Arab, IT, perniagaan dan kewangan dan lain-lain lagi. Sertai hari terbuka secara maya pada 14 September ini. Layari www.medu.edu.my, telefon atau WhatsApp 018-2266-286. Gerbang kepembelajaran tanpa sempadan Al-Madinah International University. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Jam kedua bersama Destinasi. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya, betul. Dan terus kita nak bersama lagi pada jam kedua ni, Mona, untuk mendengarkan rancangan yang kita dah pun siap sedia edisi petang Selasa. Kita ada rancangan Islam Agamaku dan kita akan dengarkan lagi perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pencerah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Ya, dan kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Untuk anda ada soalan, pertanyaan, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404. Dan juga kita nak bincangkan dengan tajuk pada petang ini, iaitu menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Macam mana tu? Kita akan perhalusi satu persatu nanti. Iya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Islam Agamaku sebentar saja lagi. Hidup adalah sebuah perjalanan, terselip hikmah dari setiap kejadian. Begitu indah bagi yang mensyukuri, dan beruntunglah jiwa yang menginsafi diri. Darinya kita datang, padanya kesudahan. Maha pemurah, lagi maha penyayang, rahmat melimpah dari Tuhan seluruhnya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa al-izzah atau kemuliaan yang sebenar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, iaitu dengan iman dan taat. Ini menyanggah dakwaan golongan kufar, penyembah berhala yang merasa mulia dengan perbuatan mereka. Bahkan kemuliaan itu diterjemahkan dalam bentuk penerimaan Allah terhadap semua kata-kata yang baik yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman, selain penerimaan semua amal soleh yang mereka kerjakan. Allah juga menyatakan bahawa kemuliaan tidak akan wujud bersama-sama kejahatan sama sekali, kerana ia hakikatnya bukan kemuliaan, sebaliknya kehinaan, kerana yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan dan kehinaan yang datang dari manusia tidak mutlak, kerana manusia tidak mengetahui hati dan sanubari manusia lain secara tuntas. Mari kita carilah kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan penghinaan manusia, jangan cari kemuliaan dari manusia sehingga sanggup menempah kemurkaan dan kehinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuala Terengganu 100.2 FM. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Siti Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur. Alhamdulillah, kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada waktu ini untuk mendengarkan perkongsian rancangan Islam Agamaku. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube. Sebab apa? Kita nak dengarkan tausiah ilmu, pesanan-pesanan dari tetamu kita yang dah pun bersedia di talian, mengalu-alukan kehadiran dari Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketabadudan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Ada talian pada waktu ini. Assalamualaikum, Doktor. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Syukur, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sudi lagi bersama kita pada petang ini, Doktor. Dan kita nak teruskan perkongsian kita, Mona, dengan tajuk yang dah pun kita siap sedia di sini. Ya, betul. Tajuk bincangan yang Doktor bawakan untuk petang ini menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Baik, Doktor. Kita nak mulakan sedikit mukadimah, Doktor. Apa yang boleh kita bincang-bincangkan dalam tajuk ini, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati DJ Syafiq, DJ Mona, seterusnya sidang pendengar Radio Hakim, moga-moga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk bicara kita pada kali ini berkenaan dengan tindakan kita menzahirkan penampilan yang berbeza, ya, penampilan yang berbeza daripada masyarakat non-Muslim, ya. Sebab ada di kalangan umat Islam yang menekankan kepada perbezaan zahir. Yang menekankan kepada perbezaan zahir. Maknanya mesti pakai kepiah, ya. DJ Syafiq tak pakai kepiah, ya. Jadi tekankan mesti pakai kepiah, ya. Dari sudut pakaian, ya. Dari sudut pakaian tu bukan tutup aurat, tidak, dia lebih lagi. Penampilan tu nampak memang confirm lah ni orang Islam, kan. Begitulah maksud saya ialah penampilan zahir dizahirkan, ya, nak bagi nampak beza di antara Muslim dengan bukan Muslim. Di sinilah tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu melihat kesesuaian, ya, kesesuaian kalau kita nak menzahirkan penampilan yang berbeza, ya, masanya sesuai ataupun tidak. Sebab itu kalau kita melihat dalam tempoh Mekah, Al-Ahdul Makki ataupun Az-Zamanul Makki, zaman Mekah, dia berbeza dengan Al-Ahdul Madani atau Az-Zamanul Madani, zaman Madinah. Zaman Mekah maknanya keadaan umat Islam sebelum daripada hijrah Nabi ke Madinah, itu zaman Mekah selama 13 tahun di Mekah dakwah Nabi, dan zaman Madinah adalah zaman umat Islam selepas daripada hijrah Nabi ke Madinah, lebih kurang 10 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya. Jadinya tumpuan kepada zaman Mekah itu dia bukan kepada penampilan zahir. Ya, dia bukan kepada penampilan zahir. Kita baca dalam ayat Al-Quranul Karim, tidak difokuskan masalah nak beza daripada orang Arab Quraisy yang sembah berhala dan sebagainya. Penampilan zahir tak ada beza, sama saja di antara seorang Muslim dengan seorang bukan beragama Islam. Sebab apa? Sebab ketidaksesuaian masa itu untuk fokus kepada penampilan zahir. Jadi sebab itu, kalaulah kita dalam suasana lemah, ya, suasana lemah, ya, misalnya suasana mu'allaf, ya, suasana mu'allaf. Satu, kita nak sembunyikan keislaman, ya, sebab ada yang mu'allaf dia tak nak zahirkan keislaman, dia tak nak bagi tahu orang dia beragama Islam. Satu, dia nak sembunyikan. Kita dah bicarakan, boleh, tak ada masalah, boleh sembunyikan keislaman itu, keimanan itu, Dan bila dia nak sembunyikan keislaman dia, maka penampilannya juga itu pun tidak perlu dibezakan sangat daripada kawan-kawan yang tidak beragama Islam. Maknanya dia nampak sama saja lebih kurang, ya, kecuali lah mungkin dia berhijrah sikitlah kepada pakaian yang sopan, lebih baik, lebih sopan, ya, sopan pada sudut pandangan Islam, dan mungkin sampai dekat kita kata menutup aurat sikitlah kalau tak sempurna pun. Tapi penampilan zahir itu tidak berapa nampak sangat, ya. Sebab apa? Sebab mu'allaf itu seolah-olah dia berada pada zaman Mekah, ya, seolah-olah dia berada pada zaman Mekah. Keadaannya begitu lemah ketika itu. Sebaliknya kalau dia zahirkan, dia dalam keadaan lemah, ya, baru minggu sudah masuk Islam. Hari ini kalau dia lelaki pakai jubah, pakai sorban dan sebagainya, dia satu tindakan yang drastik, dan satu tindakan yang drastik timbang dia tak tertanggung tindakan itu. Yang keduanya, kawan-kawan yang Muslim nampak tu tak sonok lah,
Ya, pasal nampak beza sangat, drastik sangat perubahan dari sudut penampilan zahirnya itu. Jadi sebab itu, kalau kita teliti dalam Al-Quran, kita tengok dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Mekah tidak dizahirkan penampilan yang berbeza di antara Muslim dengan bukan Muslim pada zaman Mekah. Kerana ketidaksesuaian masa itu dan kerana keadaan masyarakat, kerana keadaan fokusnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah tauhid, adalah akidah, adalah nak mengajak orang masuk agama Islam. Jadi situasi yang pertama bagi rakan-rakan kita yang muallaf itu tidak perlu ditekankan sangat penampilan yang zahir, ya. Begitu juga dalam situasi yang kedua bagi umat Islam. Bagi umat Islam yang berada di negara atau di kawasan yang mana majoriti adalah bukan Muslim. Ya, tambah lagi dengan suasana Islamofobia, ya. Orang tengok pakaian orang Islam yang jubah hitamnya, dia rasa bimbang, non Muslim rasa bimbang, orang ni nak bunuh aku ke, nak tembak aku ke, ya. Kalau pakai kepiah, pakai sorban tu nampak macam kumpulan yang dilabelkan, ya. Kita tak kata pengganas, kita pun tak tahu, tapi dilabelkan di peringkat antarabangsa sebagai kumpulan pengganas. Jadi nampak mereka pakai sorban, pakai janggut. Jadi oleh kerana suasana itu, maka suasana Islamofobia itu menyebabkan tidak sesuai untuk menzahirkan penampilan yang berbeza, ya. Jadi sebab itu kita kena melihat suasana zaman Mekah itu, ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat bagaimana pandangan ulama, ya. Bagaimana pandangan ulama. Saya tertarik kepada pandangan daripada mantan mufti Mesir Al-Allamah Syekh Ali Jum'ah hafizahullah taala. Dia sebut tentang al-mutasyaddidun, orang yang keras, ya. Itu orang yang keras ni antaranya ialah mereka wa yuzhiruna tamayuza fil mazhari bil mubalaghati. Ya. Dia sebut golongan yang mutasyaddidun, yang keras, ya. Yang syadid, yang keras ini, ya, keras dalam beragama ini, iaitu mereka ini yuzhiruna tamayuza, menzahirkan tamayuz, perbezaan atau penampilan yang berbeza, fil mazhari, dari sudut mazhar, penampilan, bil mubalaghah, dengan berlebihan. Ya. Jadi kalau menzahirkan penampilan itu dalam keadaan biasa, maknanya pakaian tu tutup aurat, ya. Macam saya ni pakai baju bunga-bunga ni, nampak macam tak orang Islam sikit, kan. Maknanya non-Muslim pun pakai macam ni juga. Non-Muslim pun pakai macam ni juga, kan. Tapi kalau pakai baju Melayu sepanjang masa tu, kan, jadi orang non-Muslim tak pakai baju Melayu kecuali dia nak terima pingat, pangkat dan sebagainya. Jadi seorang Muslim tu kalau dia mu'allaf, kalau dia berada dalam kawasan majoriti non-Muslim, dia perlu ikut suasana itu, ya. Kerana yang pentingnya ialah dari sudut iman, dari sudut akidah, dan mengikut hukum syarak. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah doktor, kita akan sambungkan lagi dengan perkongsian kita menerusi tajuk menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Okey, dan untuk anda boleh terus hantarkan juga soalan dan juga pertanyaan, Mona, di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, informia Islami, semuanya di IKIM. Nilai-nilai bersama IKIM. Hikmah. Nilai yang kedua adalah hikmah. Saya dapati bahawa di dalam Al-Quran perkataan hikmah disebut sebanyak 20 kali. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-269 yang bermaksud Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah dalam braket artinya kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya.
Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah SWT. Dan satu daripada contoh kegunaan hikmah ini ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW apabila beliau meminta setiap wakil kabilah memegang kain yang diletak Hajarul Aswad, dan kemudian baginda Rasulullah mengambil batu tadi untuk diletakkan di tempat asalnya, dan ini telah berjaya mengelakkan berlaku pertumbuhan darah dalam kalangan pemimpin Quraisy pada ketika itu. Ini satu contoh yang amat istimewa yang menunjukkan kegunaan hikmah. Saya ingin di sini mengkot satu lagi kata-kata Bestari. Pada kurun 1300 dan sekitarnya, ada seorang hamba Allah yang bernama Nasreddin Hoja. Saya fikir ramai yang mengenali tokoh ini. Lahir pada tahun 1208. Beliau adalah seorang scholar and a learned person, yang seorang ilmuwan. Dia bangsa Turki. Maaf sekali lagi dalam bahasa Inggeris. Once someone asked Hoja, how can one obtain wisdom? Wisdom ni lebih kurang artinya hikmah. Orang ni bertanya, how can one obtain wisdom? Hoja ni reply, dia menjawab, always listen attentively to what the wise and learned men tell you. And if you are speaking to others, bagaimana saya buat sekarang, listen carefully to what you are saying. Ini kata-kata amat Bestari. Artinya apabila seorang yang ada ilmu berbicara kepada kita, amatilah apa yang dilafazkan oleh insan yang berkenaan. Tapi apabila kita berucap kepada orang ramai, hayatilah, amatilah apa yang kita tuturkan. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengurusi IKIM. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi, 89.0. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Jom terus ke Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM sebab kita sedang bertayang langsung di situ. Anda boleh sama-sama hantarkan juga soalan, pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti yang dapat kita aktifkan sekarang. Numbernya 0112900404. Dan rancangan kita bersama Islam Agamaku pada waktu ini, kita mendengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Doktor masih mencangkan tentang menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Ya, Doktor. Jom kita nak lihat lagi, Doktor. Apa perbezaan yang boleh kita buat perbandingan di situ? Silakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya membincangkan tadi tentang zaman Mekah. Zaman di mana umat Islam dalam keadaan lemah, ditangkap, diseksa, dalam keadaan tidak kuatlah. Jadi kita aplikasikan zaman Mekah ini kepada dua situasi, dua keadaan, iaitu keadaan yang pertama, keadaan mu'allaf. Dia kena tengok zaman Mekah itu sebagai cerminan kepada keadaan dirinya. Begitu juga kepada masyarakat Muslim yang berada di negara majoriti bukan Muslim. Misalnya kalau Muslim berada di Perancis, di United States of America, di Filipina, di negara China dan sebagainya tu,
Jadi dalam keadaan tu dia seolah-olah berada zaman Mekah. Jadi tidak perlu menzahirkan sangat perbezaan yang berlebihan, ya. Kerana bimbang kita katakan non-Muslim takut untuk bergaul dengan kita orang Islam, bimbang kita dituduh melakukan keganasan dan sebagainya lah, kita tak dapat hidup dengan baik, dengan harmoni, ya. Itu asas penting untuk kita faham, ya. Jadi janganlah maknanya kita tekankan sangat penampilan zahir itu. Sebab itu Rasulullah tekankan soal iman, soal akidah pada zaman Mekah. Walau bagaimanapun, kalaulah kita ada keadaan yang sesuai, ya, keadaan yang sesuai ini sebagaimana contoh zaman Madinah, iaitu zaman selepas daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Maka di sinilah kita melihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh ataupun menyarankan para sahabat, ya. Suruhan Nabi ni dalam bentuk digalakkan, bukan wajib lah, ya. Walaupun kata Nabi suruh, tapi para ulama memahami berdasarkan kajian terhadap hadis-hadis Nabi, para ulama memahami suruhan Nabi itu dalam bentuk istihbab, dalam bentuk benda yang digalakkan. Itu Nabi mula menyuruh para sahabat menzahirkan penampilan yang berbeza, ya. Misalnya dalam solat sebagai contoh. Dalam solat sebagai contoh, ya. Dalam hadis diberitahu bahawa Yahudi dan Nasrani bila mana mereka beribadat, mereka tidak pakai kasut, tak pakai selipar. Yahudi Nasrani tak ada di Mekah, ya. Suasana tu bukan suasana Mekah, suasana Madinah. Yahudi Nasrani tak pakai selipar, tak pakai kasut ketika mana mereka ibadah, solat. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat solat dalam keadaan memakai selipar, ya. Maknanya boleh nak pakai selipar tu boleh, cuma pastikan selipar tu bersih daripada najis, ya. Jadi situ maknanya dalam hadis tu sebut orang Yahudi Nasrani tak pakai selipar waktu ibadat, waktu solat, mensalahilah, mana berbezalah dengan mereka, dengan Yahudi Nasrani, pakailah selipar ketika solat. Ada hadis yang bunyinya lebih kurang begitu, ya. Itu satu, menunjukkan penampilan zahir yang berbeza, ya. Cuma hari ini jangan kita memandai-mandai lah kot, pergi masjid surau, nak pakai selipar, ya, sebab dia akan menimbulkan salah faham kepada jemaah-jemaah, ya. Kerana uruf kita memang tak pakai selipar, tak pakai kasut semasa solat, ya. Dan ruang tempat semayang kita ni sudah berbeza dengan zaman Nabi. Zaman Nabi mungkin berpasir, zaman kita ni berkapet. Itu suasana yang sudah berbeza, ya. Baik, itu satu contoh bagaimana perbezaan itu dizahirkan oleh Nabi SAW. Yang keduanya, contoh yang kedua, sabda Nabi SAW, khaliful musyrikina ahfus syawarib wa awful liha, atau kama qala. Itu Rasulullah kata khaliful musyrikin, berbezalah penampilan zahir dengan orang musyrik. Berbezalah penampilan zahir dengan orang musyrik. Macam mana? Ahfus syawarib, ya. Gunting misai ni, ya, nipiskan misai ni. Jangan tebal misai tu, jangan sampai misal tebal sampai bulunya masuk dalam mulut, ya. Nipiskan misai. Wa awfu ni, dan janggut tu biarkan janggut, bagi tebal sikit, ya. Kerana mungkin suasana zaman Nabi tu Yahudi Nasrani, mereka mungkin misal ataupun musyrikin tu misal mereka tebal, janggut mereka nipis ataupun tak simpan janggut, maka Rasulullah suruh berbeza. Jadi maknanya kalau zaman Nabi itu, lepas hadis ni, maknanya kalau tengok orang Islam, janggutnya misalnya nipis, janggutnya tebal. Kalau tengok janggutnya tebal, misalnya tebal, janggutnya nipis, ini bukan Islam, ini musyrikin. Itu penampilan zahir, ya, penampilan zahir, ya. Kalau suasana sesuai, kalau suasana tak sesuai, maknanya Islamofobia tu, kita lemah, kita simpan janggut panjang, nipiskan misai,
orang tahu kita Islam dan orang benci pada orang Islam dianggap pengkhianat, bahaya kepada diri kita. Jadi itu kita kena tengok keadaan suasana semasa itu. Tapi nak kata penampilan zahir itu penting sangat pun tidaklah, sebab bila tempat kita ini kita sudah ada Bengali orang kata Bengali kan, sing tu dia punya janggut panjang jadi suasana Rasulullah suruh tu tak sama, sebab tempat Mekah Madinah itu tak ada lah orang India kan, tak ada orang India, orang sing tu yang simpan janggut panjang, tak ada lah. Tapi tempat kita tu ada. Jadi kalau kita nak melaksanakan hadis ni, aku nak beza. Pasal apa? Kalau aku simpan janggut panjang sama dengan sing pun simpan janggut panjang juga. Itu kata kita tengok suasana lah, tengok keadaan Makna simpan janggut ni sunnah, tapi bukanlah satu perkara yang wajib bukan satu perkara wajib. Tapi maksudnya ialah ada arahan Nabi tapi di Madinah, bukan di Mekah. Maknanya kalau mu'allaf tu dah bukan mu'allaf lagi dah kuat Islam dah Kalau kita tempat majoriti orang Islam ataupun 50-50 orang Islam kuat, ataupun keadilan dalam tempat itu tidak berlaku diskriminasi, tidak berlaku kezaliman, ketika itu kalau kita nak zahirkan penampilan yang berbeza pun tidak mengapalah. Itu dua hadis lah, Ada lagi hadis yang tak nampak sangat, tak nampak sangat dari sudut penampilan zahir, tetapi berbeza dari sudut cara melakukan ibadah. Misalnya ada hadis Rasulullah bersabda, "Sumu yauma Ashura", berpuasalah pada hari Ashura 10 Muharram, dah lepas dah. Kemudian Rasulullah kata, "Khalifu fihi al-yahuda wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman." Puasa hari Ashura 10 Muharram, berbezalah kamu pada hari itu dengan Yahudi, maka puasalah sehari sebelum 9 Muharram tambah 10 Muharram, ataupun 10 Muharram tambah 11 Muharram. Nak bagi beza sikit dari sudut ibadatnya, kerana Yahudi agama mereka berpuasa pada 10 Muharram. Nak bagi beza sikit, maka Nabi menggalakkan orang Islam puasa 9 dan 10 Muharram ataupun 10 dan 11 Muharram. Itu tak nampak sangatlah. Tak nampak sangat. Tapi hadis simpan janggut, nipihkan misai, kemudian semayang pakai selipar, pakai kasut, itu dari sudut penampilan zahir tu. Ini suasana Mekah, suasana Madinah. Wallahu a'lam. Okey, itu dia beberapa situasi dan juga view yang Ustaz berikan kepada kita. Semoga itu dapat memberikan lagi satu pandangan yang lebih baik dan supaya kita dapat membandingkan dengan keadaannya yang lebih seimbang, insya-Allah. Baik, kita masih lagi bukakan ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan dan juga pertanyaan menerusi ke talian WhatsApp konti kita 0112900404, dan juga mana kita nak berehat seketika. Ya, betul itu. Kita nak berehat, dan sekali lagi untuk waktu ini kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Ditentukan kehidupan harus diteruskan. Kekasih yang ku rindukan, kekasih kering sudahlah air mataku, beri sudah. Memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Ini inspirasi Inforia Islami. Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum.
kerana kalau kau senyum, kau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Di era digital ini, kita perlu memiliki ilmu mengenai keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Lieutenant Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita rasa macam subhanallah, aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Aku tak mau macam ni tapi Allah bagi macam ni. Rupa-rupanya yang kita rasa tak baik, itulah yang baik untuk kita, tuan-tuan. Allah nak kebaikan-kebaikan tu dalam kehidupan kita. Allah bagi ilmu kat kita, bukan sekadar ilmu. Allah bagi kita mampu untuk beramal dengan ilmu tersebut, sehingga kan orang di sekeliling kita redha dekat kita. Kalau tuan-tuan boleh bayang tak, kalau kita dulu macam mana? Kita dulu bukan macam ni. Kita dulu tenggelam dalam maksiat, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat dan orang benci dekat kita. Tapi sekarang Allah beri hidayah dekat kita, tuan-tuan. Allah alihkan kita duduk di situasi yang lebih baik. Maka manfaatkan sebaiknya ilmu yang kita belajar. Kita beramal dengan sungguh-sungguh beramal, tuan-tuan. Dengan sedikit ilmu yang kita dapat, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengannya. Dan mudah-mudahan dia menjadi tanda bahawa Allah sedang melimpahkan kasih sayang dan cintanya untuk kita. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini bersama rancangan Islam Agamaku. Dan Alhamdulillah masih bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir pada waktu ini. Bincangkan tentang menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Ya, betul. Dan kita masih lagi membawakan di platform media sosial kita. Terus like, comment, share waktu ini. Dan Doktor, kita ada soalan yang kita dapat di sini. Ada rakan pendengar kita bertanya, Doktor, mohon sedikit pencerahan mengenai ucapan RIP, Rest in Peace, ketika mendapat pengkhabaran kematian orang bukan Islam. Adakah dibenarkan dalam Islam untuk ucapkan kepada orang bukan Islam? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. RIP itu ringkasan kepada Rest in Peace. Dia adalah satu doa kepada Allah supaya Allah, kita masuk dalam doa minta Allah rahmatilah, ampunilah si mati itu, walaupun si mati itu adalah non-Muslim, ya. Jadi secara asasnya dalam agama, kita tidak dibenarkan berdoa lagi kepada Allah untuk orang kafir yang sudah meninggal dunia. Ya, itu firman Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Janganlah kamu doa, janganlah kamu solat, ya, ke atas sesiapa pun orang munafik, orang kafir yang telah mati. Jadi kita tak boleh doa, ya Allah ampunilah mendiang sekian, ya Allah masukkanlah mendiang, mendiang ni untuk non muslim lah bahasa Melayu kita. Mendiang ni ke dalam syurga, dia ni banyak jasa di bumi Malaysia ni, dia ni baik. Tak boleh. Termasuklah rest in peace tu, RIP tu. Sebab dia kira doa lah. Maknanya semoga si mati ini dapat berehat dengan aman di alam kubur, alam akhirat. Dia masuk dalam doa begitu. Ya. Cuma kalau kita kaitkan dengan topik perbicaraan kita pada hari ini, kita nak menzahirkan perbezaan kalau perlu. Kalaulah suasana kita pada hari ini dalam bumi Malaysia pada hari ini, mungkin kita kata tak perlulah kita nak rest in peace tu. Tetapi kalau kita andaikan kita duduk dalam suasana majoriti dan Muslim, majoriti dan Muslim. Jadi apakah ucapan yang sesuai untuk kita ucapkan sebagai ucapan takziah kepada keluarga si mati? Jadi sini mungkin kita boleh elakkan lagi rest in peace tu.
kita ucapkan kepada keluarga si mati supaya bersabar. Kita sebutkan jasa-jasa si mati. Si mati ni orang yang baik, orang yang banyak jasa kepada negara, kepada masyarakat, ya. Ucapan takdir. Tapi kalau kita tak ucap rest in peace tu menyebabkan mudarat kepada diri kita, kepada umat Islam. Kalau keadaan macam tu, maka saya berpendapat haruslah kita nak ucap rest in peace, RIP, ya, sebagai nak jaga keselamatan diri kita. Kalau suasana begitu. Tapi kalau suasana tak mudarat, tak bahaya kepada diri kita, kita boleh gunakan ucapan takziah yang lain, maka tidak perlu kita gunakan perkataan RIP ataupun rest in peace. Wallahualam. Baik. Okey doktor, jelas di situ doktor. Dan doktor, terus kita nak sambungkan lagi doktor dengan tajuk kita, iaitu menzahirkan perbezaan antara Muslim dengan bukan Muslim jika sesuai. Di akhir ini doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contoh yang menarik yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ketika termasuklah bukan Sayyidina Ja'far saja, termasuk para sahabat ketika mereka berada di bumi Habsyah, para sahabat kita katakan dalam suasana biasa, hidup dengan masyarakat, ya, tidak menzahirkan sangatlah penampilan yang berbeza, kecuali perkara-perkara asas dalam agama lah. Perkara-perkara asas dalam agama tu jaga sungguhlah, ada perkara fundamental tu. Tapi perkara-perkara yang lain tu kita kata sama sahaja, sebab suasana bumi Habsyah ketika itu adalah dikuasai oleh non-Muslim, majoriti masyarakatnya non-Muslim. Jadi para sahabat, bila kita tengok dalam sejarah, sirahnya, maka mereka tidak menzahirkan penampilan yang berbeza. Kecuali kita kata pakaian yang sopan yang menutup aurat. Saya pun tak tahulah masa tu dah ada dah etika tutup aurat macam kita hari ni, wallahualam. Saya ingat belum ada lagi. Ya. Jadi maknanya para sahabat hidup bersama-sama dengan masyarakat Habsyah ketika itu, ya. Dan bercakap pun dengan bahasa yang elok, walaupun non-Muslim, memuji para pemimpin, termasuk memuji An-Najasyi, ya, dengan kebaikan, dengan keadilan, ya, cakap bahasa yang elok dan sebagainya. Ini maknanya tidak menzahirkan perbezaan yang nyata kerana masa itu tidak sesuai, ya. Jadi sebab itu hari ini kita nak kena tengoklah kesesuaian itu, sama ada kita berada pada zaman Mekah, keadaan kita tu zaman Mekah, ataupun kita berada zaman Madinah, zaman kuat, kita zahirkan perbezaan itu bukan makna kita zalim, kita tak zalim. Cuma kita nampaklah, oh ini orang Islam. Itu sahaja. Wallahualam. Alhamdulillah. Baik doktor, jelas apa yang disampaikan dalam mesej tersebut. Kita adanya kesesuaian, sensitiviti, hormat menghormati dan seimbangkan rasa keharmonian itu supaya kita semua akan ada satu penyatuan, ittihad di hati jiwa kita semua, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata terakhir. Silakan doktor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asas bicara kita pada kali ini adalah supaya kita fokus kepada perkara yang dasar, iaitu akidah dan juga syariah, termasuklah akhlak. Dan kalau penampilan zahir ini, dia bukanlah satu perkara yang dasar dalam agama kita, ya. Maksudnya dari sudut simpan janggut, nipiskan misai, nak pakai jubah, ya, nak pakai sorban, ya. Penampilan zahir itu bukanlah satu keperluan yang mendesak, walaupun dia dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi kita nak melihat keadaan orang Islam itu sama ada sesuai ataupun tidak untuk dia menzahirkan penampilan yang berbeza dengan masyarakat bukan Muslim. Wallahualam. Amin. InsyaAllah doktor. Terima kasih doktor atas perkongsian menerusi pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah ada rezeki ada masa doktor. Kita akan jumpa lagi pada hari dan juga waktu yang sama menerusi rancangan Islam Agamaku. Jumpa lagi doktor. Jaga diri baik-baik di sana. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita di platform media sosial kita di Facebook, YouTube, dan jangan lupa teruskan like, komen, share kan, dalam kita memberikan manfaatnya kepada sahabat-sahabat kita dalam bicara kita di rancangan ini. Ya, betul itu. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Marilah bersama kita wakafkan harta untuk pembinaan Surau Al-Muhajirin Taman Kajang Utama, Kajang Selangor. Maklumat lanjut hubungi 017-670-5651. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ingin memiliki Play School sendiri? Jom buka Kids Please Play School sekarang. Kids Please Play School ada sistem dan prosedur yang lengkap. Tak ada pengalaman pun boleh buat. Tinggal ikut je. Kids Please Play School Hybrid ini ada aplikasi tau. Ia memudahkan pengusaha, guru dan ibu bapa untuk melihat perkembangan pelajar. Lengkap dengan projek pembelajaran asas selama setahun. Apa tunggu lagi? Hubungi Kids Please Play School 019-660-0114. Kids Please Play School, the best place for your kids. Hello, Assalamualaikum Adila. Saya ni Maria. Waalaikumsalam. Ya, Maria. Kenapa tu? Ni tadi saya dengar radio IKIM. Tempahan sewaan Dewan untuk Majlis Kawinan dah dibuka untuk tahun hadapan. Kemarin kan awak tanya bilalah tempahan sewaan di IKIM akan dibuka. Kan anak awak nombor 2 nak kahwin kan? Oh, ya ke? Alhamdulillah. Lega sangat. Saya bukan apa, Maria. Buat majlis perkahwinan di Dewan IKIM tu, kemudahan surau, pakaian luas, akses ke lebuh raya dekat dan harga yang ditawarkan pun berbatutan. Senang cerita, semualah kemudahan ada. Kalau macam tu, cepatlah WhatsApp 0183530746 untuk tempahan sekarang. Majlis korporat keraian pun boleh tempah. Saya ulang Maria nombornya ya, 0183530746. Okey, Maria, terima kasih banyak-banyak. Sekarang saya telefon. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد